Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sambung daripada minggu lepas. Minggu lepas ke 2 minggu lepas? 2 minggu lepas ni. Balik minggu lepas tak ada ni. 2 minggu lepas. Cuba kita ingat, kita duduk bincang ni tolak asuh apabila benda tu sudah berlaku jual beli. Tolak asuh lagu mana? Bila berlaku jual beli, sama ada ahli orang jual ataupun orang beli, dia nak minta cuk kelik. Dia jual satu barang, katalah kita ambil contoh ahli orang jual. Bila dia jual satu barang, akak jual beli bayar pitih, kelik di rumah, dia mari cerita baru. Misalnya katalah dia jual kereta. Lepas dia jual beli tu, anak dia kelik, anak dia kata bapa jual kereta tu, kita sayang lagi, patut dia nak ke dia misalnya. Kalau lepas tu dia pergi semula tempat orang hok beli tu, tak boleh dah sebab jual beli jadi barang orang dah. Tapi dalam hadis disebut baru ni, kalau kita ni sebagai orang beli, kita ada tolak asuh, kita berasa lembut hati, kesian ke dia, kita pun batal kelik. Wak marilah, ambil lah kereta ni, ambil ke demo. Lepas tu pitih tu wak mari kawan balik. Jadi kalau kita bersikap lagu ni, dalam hadis dia sebut tadi, ganjarannya sangat besar. Boleh nampak atau tak? Walaupun kita boleh buat kerah dan jadi dah kawan beli dah, kereta ni jadi hak kawan dah. So dah akak jual beli, betul lah. Tapi kalau demonya ada kesian belah, kawan berasanya tak kena jiwa ke demo, anak kawan marah. Jadi kitanya hak beli tadi, kita berasa kita berasa siang ke dia, maka kata bolehlah wak mari balik piti 10,000 tu, ambil kereta tadi, dia mau ambil kelik kereta itu balik orang hak jual. Begitu juga orang hak beli. Hak orang beli ni pula, ayah dia saat ni pergi beli jam lah kata, pergi beli jam mahal, pergi jam Rolex dia kena hak second hand, orang jual 8,000. Moga Rolex ni kalau hak baru 20,000 lah ke atas belaka, 30-40,000. Zubi ada so tak jam Rolex? Tak ada. 30-40,000 tu. Ada orang nak jual second hand 8,000, betul dia ada PT, dia beli. Lepas dia beli, klik dua rumahnya ngepek dia kata, wak berapa kat jam 8,000. Murah ni murah. Murah pun berapa dia? Bukan PT kita banyak sangat. Banyak benda lagi boleh buat dengan 8,000. Jadi dia pun mari mikir kita, pergi jumpa balik dengan orang tu jam tadi. Ambil klik lajan demo tak boleh lah, bosannya ngepek kat getin. Kawan nak klik PT tu 10,000. Dah 8,000 kawan nak klik. Orang hok jual jam tu, dia boleh dah, tak boleh dah. Kita akak jual beli dah. Betul dari segi hukum. Tapi kalau sekiranya orang hok jual jam tadi, kalau dia lembut hati, kesian kat orang ni, maka dia pun ambil balik jam, dia balik PT. Di sini kita dengar hadis 2 minggu lepas, sangat besar pahala kalau kita boleh berlembut hati lagi. Ni tujuan kita nak mengajinya dah. Kalau kita mikir kita duduk atas dunia ni, harta benda, segala benda, mata benda dunia ni nak belaka. Tapi kalau cucu mari, timbal mari, nak banding dengan barang akhirat ni tak pada lawan. Biar kita ni nampak pahala.
tolong orang, kesian belah kat orang ni benda yang cukup besar. Situ duduk dah. Jadi bertuahnya kita ni, kalau hidup kita, hitungan kita ni, hitungan kita nak untung di akhirat. Untung di dunia nombor 2. Tapi nak kerugi akhirat, untung dunia, hak tu sebagai orang Islam dia tak buat kerja itu. Hak kita naknya untung dunia, untung akhirat. Kalau rugi dunia, untung akhirat tak apa. Hak tak sinya untung dunia, akhirat rugi. Hak lebih malang lagi, dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Hak tu bodoh pakai kata belakang tu. Dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Supaya isak dadah. Piti habis dunia, tubuh pun jadi punah dah. Isak dadah. Jadi duk mabuk pening, tak jadi orang dia. Dunia rugi, akhirat pun rugi. Hak ni bodoh sekali. Ada pun orang kaya raya tu dia duk langgar hukum Tuhan, makan riba apa tu. Senil dia duk atas dunia tapi akhirat dia seksa. Cirik sikit pada hak tadi. Bagaimana? Bodoh kedua. Hak bodoh kalau moga masuk neraka belaka ni bodoh, tapi nak banding dengan hak tadi cirik dia sikit sebab dia boleh senil atas dunia. Kita naknya bagi kita orang Islam ni kita duk dua-dua ni. Hak kita naknya dunia utuh, akhirat utuh. Hak ni mujur kalau boleh. Tapi dunia kita rugi tapi akhirat utuh tak apa. Hak naknya dunia utuh, akhirat utuh lah dah. Tapi payah nak berjumpa muka lagu tu. Tapi kalau bui pilihan, dunia utuh, akhirat rugi. Dengan akhirat dunia rugi, akhirat utuh. Baik ambil akhirat utuh, dunia rugi. Betul tak? Tu. Jadi kalau kita ni tidak, kalau boleh nak senil dua-dua. Dah kalau tak boleh biarlah untuk akhirat saja pun tak apa. Terkedilah kalau orang kata, pilihan kita. Munak dak sesak di dunia tapi kaya di akhirat. Dengan kaya di dunia sesak akhirat. Nak mana? Nak mana dua tu? Tapi kalau boleh kat dunia pun kaya, akhirat pun kaya, nak lah. Tapi jaga butir mata lah boleh belah tunya. Tapi kebanyakan orangnya dia tak percaya. Nak jadi gapo akhirat pun tak percaya, asal kutung dunia. Hak ni orang ramai. Hak mengarah tak tentu kala. Dah. Jadi kita ni orang hak mengaji, hak duduk berasa kita ni kuat akidah kita berapa orang dok mengaji benar dok. Siapa lebu kitab-kitab. Tapi kalau akhirat kita ni tak ada hitungnya kan, tak ada faedah mengaji. Pandai bila sifat Tuhan pera misalnya dok. Tapi cara bawa diri tu tak memadulah mana ke benda hukum Tuhan. Faedah berapa lah kan? Jadi burung kakak tua dah. Macam budak cerita, nak kali nak cerita, hok duduk buat basar raya kulit. Pasal ni pengalaman ingat benar ni zaman kecil mula ni. Masa duduk sekolah mula hok duduk raya kulit atas bangku. Lah ni jadi kedai cik gue Daud. Zubi tak ingat dah gerak dulu dah. Duduk buat basar raya kulit tu duduk bikin sifat 20. Dodeng. Duduk buat basar raya kulit. Berapa boleh lah kata. Dah mu kena Tuhan, mu tak reti ke Tuhan marah hok mu buat. Nah, ni orang panggil ngaji kena Tuhan. Hok dia kata kena, tak kena lah tu. Itulah. Baik. Jadi kita nak ngaji ni, gapo dia benda ni apabila kita dengar baru ninya boleh pahala apabila kita ni lembut hati. Prinsip dia gini, kalau kita mudah kat orang di dunia, Tuhan akan mudah kita di akhirat. Cuba kita ni biar orang panggil jangan duk kedekut orang. Tolong orang. Tolong menyelesaikan kesusahan orang. Nah. Man nafasa mu'minan fi dunya nafasallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa dia yang melepaskan kesusahan seseorang mukmin di dunia, Tuhan akan lepas kesusahan dia di akhirat. Nuh di akhirat banyak kita nak susah tu. Di padang mahsyar, tempat timbang-nimbang, nak lalu yang sirat, duduk dalam kubur. Tu barang kita tak tahu noh. Dengan cerita je orang royak. Nak tahu? Aku teramati tahu lalu. Cabut nyawa. Weh belah ni weh dalam kubur. Betul tak? Susah weh. Banyak benda nak susah.
Jadi Nabi kata, siapa dia atas dunia tu, dia reti nak selesai masalah. Bunyi orang susah, aku nak guna, aku nak tolong, nak melepaskan kesusahan orang. Nabi kata kalau kita nafasa mu'minan, kita tolong bui napah kat orang mukmin, orang yang susah. Sama ada nasihat, kalau ada pitih tolong kederak pun kita tolong. Pasal apa? Kita nak tupai. Bukan, jangan nampak sangat kita tolong dia, utang dia. Kita nampak utang kita. Kita tolong dia untuk tolong kita. Bila? Di akhirat. Nampak tak? Ambil buah tu sebenarnya. Jadi termasuklah benda ni, di antara benda nak tolong orang ni, dari soal jual beli, walaupun benda tu dah jual beli, tapi kita ni kesian ke dia, kelih ke butir mata dia, tak apalah, kita cuk kelik lah dah. Macam tadi dah, jual beli tadi. Baik. Dia kata sininya, justru rebutlah peluang dan kelebihan ini dengan menawarkan pembatalan jual beli sekiranya ada pihak yang memohonnya, sama ada pihak penjual maupun pembeli. Ini dua ni. Orang beli ke orang jual ni adalah dia nak cuk kelik, maka dia kata rebutlah peluang. Peluang ke apa? Rebut peluang kelebihan. Kita nampak pahala. Ni kalau kita ni kan, kita kecek sikit apa nak pahala. Sebab apa? Biarlah rugi pun pahala banyak. Maknanya kita bertuah. Kalau otak kita boleh duduk lagu tu. Jangan bila orang buatlah pahala banyak, tolonglah dia sikit. Ganjaran nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi banyak ganjaran ke demo. Dia jawab lagu mana? Biarlah tak secara. Ambil tak cara ni. Nak buat pahala banyak lagi pahala cara lain, dia kata. Betul? Hamba nak cerita semuanya apabila masa duduk kerja dulu, orang nak minta jalan. Nak cerita sekali lagi. Banyak suara sebabnya kadang 2-3 kes sehari. Ni duduk cara orang hamba dulu ni. Masa duduk Kota Baru dulu. Duduk cara orang belakang nak tubik, tak ada jalan. Nampak tak? Dia boleh buat permohonan minta tanah orang depan. Nak minta, apa nak bayar? Pas kita cara kita tanya dia nak minta ni lagu mana? Tak boleh hamba tak beri tanah hamba. Dah tanah, dia nak tubik kat mana? Kira kat mana-mana pun dia kata. Pak kita pun berilah motivasi ke sikit gini. Dia walaupun kita ni tanah kita, tapi kalau dia minta, dia boleh lalu. Bila kita pun susah dia ni, kita boleh melepas kesusahan dia. Macam hadis tadi, siapa dia yang melepaskan kesusahan orang kan? Tuhan akan melepas kesusahan dia akan. Tak saya dengar, tak saya ayat kat hamba lah tu. Hak tu orang tahu belakang dah. Hamba tak siwi, kita cari pahala orang jalan lain. Sedap dia jawab. Bukan seorang tu. Hak tu orang tino pun berat juga. Lepas tu bila kita guna kuasa pula. Tak boleh hamba guna kuasa sebagai pentadbir tanah ni, kena perintah. Dia akan ambil tanah ni dengan barian sekalian. Ambil lah, dia kata. Hamba tak halah dunia akhirat. Nak kata apa? Kedekut tak pasal apa? Dia nak nampak rugi tanah dia di dunia. Dia tak nampak akhirat. Sebab tu dia kata sini, cuba kita mikir rebut peluang kelebihan untuk tolong. Jadi dalam hal ni menawarkan pembatalan jual beli. Mungkin orang baru mari ni dia tak tahu. Pembatalan jual beli lagu mana begini. Nak ulang kali hak sebut tadi awal tadi, kita dah jual beli barang dah. Barang ni kita jual barang kita dah. Jual kat orang ni, maka barang ni jadi hak dia lah. Muka dia pitih kita kan. Tiba-tiba kita ni pula dah selepas kita jual ke dia tu, dia mari mikir rugi pergi jual tadi sebabnya anak-anak kau gapo adalah dah. Anak-anak gapo bakpo jual ke dia, sayang benda tu. Kita pun pergi jumpa dia balik. Kita nak paksa tak boleh dah jadi bahagian dia dah. Kita jual ke dia dah. Jadi bahagian dia. Tapi bila kita royak ke dia, hamba boleh kau doa, hamba nak minta semula, nak batal jual beli tadi. Kerana gini. Dia ni pula saat ni, kalau dia tu walaupun, kalau hamba tak siwi pun tak boleh kata apa sebab jadi barang hamba. Betul tak? Tapi oleh kerana kesian ke demo, ambil lah kita cuk klik, ambil lah pitih kawan ambil pitih, ambil lah barang ni demo balik. Ada orang yang sanggup buat lagu tu, kerana nak tolong orang yang berkanduk muka lagu ni, pahalanya sangat besar. Sehingga dia kata, rebutlah peluang. Boleh faham tak? Meskipun hadis ini secara jelas menyebut pembatalan tersebut dalam jual beli sesama muslim, namun tidak bermakna ia terhad kepada jual beli sesama muslim sahaja. Ni
Dia nak pergi kepada orang kafir lagu mana. Malah ia meliputi semua jenis transaksi yang berlaku sama ada sesama Muslim atau bukan Islam. Nampak ni? Dengan orang kafir. Sehingga dia peluang begini. Sebabnya Islam ni kan, tolak dari segi agama dari segi lain ni kena serupa. Ni kena ingat ni kita ni. Islam mengajar begitu. Kalau tak boleh buat khianat kat orang Islam, maka buat khianat kat orang kafir pun berdosa. Tolong orang Islam boleh pahala, tolong orang kafir pun boleh pahala. Tapi bukan tolong agama dia lah. Boleh pahala. Walaupun tolong orang kafir. Anak dia misalnya kita tengok dia susah. Kena kita duduk sekapung orang kafir dah. Dia susah. Tak ada pitih. Nak makan tak boleh. Kita holor berahawi ke dia dah. Tak boleh kita kata, wak apa pergi kat orang kafirnya. Betul. Tapi atas mana kemanusiaan. Boleh pahala. Tak tahu mari mana orang ajar dulu tak boleh pergi kat orang kafir. Dia tak boleh, ni benda agama. Benda agama. Sebab tu sehingga kalau orang kafir atau orang kafir yang duduk dalam negeri tu dia tidak melawan pemerintah Islam kan. Kalau masuk dia tu dia panggil kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir yang dia patuh kepada dianya kafir. Tapi dia patuh ke kerajaan Islam, dia turut undang-undang, dia tidak kena ke orang Islam, dia panggil kafir zimmi. Dia kafir ni dah banyak, kafir zimmi, kafir muahad, kafir mustakmal, kafir harbi. Kita dia ingat kau zimmi dengan harbi dia ada lagi pekat kafir tu jenis kafir. Hak dia seperannya kafir harbisa je, hak kena lawannya dah. Hak lain pada tu kita tak boleh buat khianat ke dia sehingga hak zimmi ni hak paling baik sekali sehingga Nabi kata man adza zimmiyan faqad azani. Siapa dia buat menyakiti kafir zimmi supaya buat menyakiti kat aku. Tengok Nabi kata. Kalau buat uduh kat orang kafir hak baik ni supaya mu buat uduh kat aku. Siapa dia kata? Nabi kata. Kena faham tak lah. Cuba Cina-Cina hak duduk di tepi sungai tu, dia baik kan dah. Dia tak kena kita, dia tak ada cita-cita nak rapah negeri ni, nak munuh ke Islam kita sebab kafir setengah duk Kuala Lumpur ada. Bunyi sokmo tu dia cari peluang ni nak rapah. Kalau boleh dia nak mereta tahap tu tak boleh kena berlawan. Tapi kafir duk kampung ni dia tak caw-caw ke makan minum nego dia dah. Maka kita tak boleh kena ke dia. Oleh kerana tu dia kata benda lagu tadi ya kita berlembut hati nak batal balik jual beli tadi bukan saja sama-sama orang Islam, orang kafir pun boleh juga. Boleh faham tu dah? Ia berdasarkan riwayat Ibn Hibban di atas yang lebih umum tanpa menyebut. Rasa malam ni tak ada nak baca hadis ni panjang huraian pasal benda ni benda baru. Faham tak? Benda ni bukan super tajuk-tajuk lain tu kita biasa dengar semua bos maya puasa dah. Ni tajuk jual beli dia hamba rasa jarang orang ngajar. Kau ada yang ngajar? Tak ada dah. Oleh kerana tu kena perhati molek dia. Hukum hakkan jual beli ni kebanyakan demo baca kitab bila siapa kat jual beli ni dia lopak dia pergi baca tajuk lain, dia cari bab semaya bab puasa dah. Ni kita nak tahu bab jual beli ni. Rasa panjang sikit ulas dia. Sebab kalau kita tengok syarah Bulughul Maram ni panjang. Ia berdasarkan riwayat Ibn Hibban di atas yang lebih umum tanpa menyebut Muslim. Namun menawarkan pembatalan transaksi atau bertolak ansur sesama Muslim adalah lebih diutamakan berbanding orang kafir. Tentulah buat baik kepada orang Islam lebih baik daripada buat baik kepada orang kafir. Tetapi buat baik kepada orang kafir, menolong orang kafir tetap boleh pahala walaupun tidak sama dengan tolong sama Islam. Sama Islam sendiri pun kalau kita nak bui, kita kata kalau kita nak sedekah, kita sedekah kepada kaum kerabat lebih tinggi pahala daripada orang lain. Dia tak boleh panggil kroni. Orang panggil kronimisma ni kan. Lagu lain kroning ni kan, kita ambil harta awam berikan anak-anak kita. Hak ni salah. Kita jadi orang besar, kita jadi pemimpin, kita jadi tok ngulu misalnya tak. Bila kita jadi tok ngulu, peruntukan hak siapa tu kita berikan anak-anak kita. Hak tu salah. Sebab apa? Tidak berdasar kepada orang layak. Ni. Marah tok ngulu lah bukan pula ni. Tok ngulu kalau ada batuan orang atas kata cari orang miskin kampung tu. Dia kena cari sungguh orang miskin yang layak. Kalau dia ambil pilih hak anak beranak dia situ salah dia panggil. Zalim tidak adil. Hak kata dia mengutamakan keluarga lagu mana? Hak dia sendiri.
Dia orang kaya. Tak? Bila dia orang kaya, dia nak sedekah. Dia kena cari keluarga terdekat dulu. Adik-beradik dulu. Sepupu. Pak saudara. Orang tak boleh kata apa harta dia. Ni bukan kroning lah. Jangan tukar lah. Kroning-kroning ni dia ambil harta awam. Harta kerajaan. Dia pergi bagi ke anak-beranak dia. Ni tak boleh. Boleh faham okey. Jika berlaku pembatalan transaksi atas permintaan dan keredaan kedua-dua pihak, adakah dikira sebagai fasah? Fasah maknanya batal atau transaksi baru, dan adakah wajib bagi pembeli atau penjual mengembalikan bayaran atau barangan seperti asal? Ini kita nak bicara ke mana. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, ini mazhab kita, pembatalan seperti ini dikira sebagai fasah. Sepenikah lah fasah, batal balik, ia mewajibkan bayaran atau barangan dikembalikan seperti asal. Ini memanglah klik balik semula. Manakala mazhab Hanafi menganggapnya sebagai transaksi baru yang mengharuskan bagi kedua-dua pihak membuat pilihan sama ada kekal dengan harga lama atau harga baru. Jadi maknanya kalau mazhab Syafi'i tadi dia kira semula nak buat harga baru pun boleh. Tapi mazhab Hanafi ni dia ada perbezaan dia sini sikit. Dalam hal ini mazhab Syafi'i adalah lebih tepat berdasarkan dalil di atas. Hak kita mazhab Syafi'i kita ni lebih tepat dari segi sini. Habislah situ dah. Yang boleh faham tu dah. Jadi gapo dia kesimpulan tajuk sebenarnya, kesimpulannya barang jual beli boleh cuklik. Boleh faham tu maksud dia. Kita duk bincang ni gapo dia, barang jual beli boleh cuklik apabila ada rela-merela antara dua pihak. Barang hak jual dah boleh kita cuklik, balik barang dia, ambil piti balik. Kalau setuju. Dia kalau siapa dia buat setuju tu, dia kata tadi pahala besar. Baik, sekarang kita nak masuk dalam jual beli juga, ialah perbincangan babul khiyar. Khiyar ni maknanya pilihan. Pilih. Lebih kurang cuklik juga. Tapi dia cuklik ni maknanya dia tidak sempurna lagi. Tidak kata buat balik ke rumah dak. Khiyar ni makna pilihan. Lagu mana benda khiyar kita tengoklah. Dari segi takrif dia dulu, tak sampai ke hadis kata tak ada malam ni. Dengan ada 15 minit lagi. Definisi khiyar. Kalimah al-khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Dia lebih kurang juga dengan istilah ikhtiar. Dia tambah huruf to sebut. Apa beza khiyar dengan ikhtiar? Ikhtiar ni makna pilihan juga. Ikhtiar. Kan kita ngaji akidah kita kan. Nak buat amalan baik dengan amalan jahat adalah ikhtiar kita. Tidak ikhtiar dia panggil. Makna pilihan kita. Maknanya kita cari alternatif lain. Dia panggil khiyar. Sebab tu dia panggil ikhtiar. Dalam konteks jual beli, ia bermaksud permintaan untuk memilih antara dua pilihan atau memilih yang terbaik antara dua perkara, sama ada meneruskan transaksi jual beli atau membatalkannya. Dalam kiraan jual beli, dia beza dengan hak tadi. Hak tadi telah sempurna dah. Jadi milik barang dia dah. Hak ni dalam usaha, duk buat dalam perjanjian, duk kira nak akad jual beli apa semua ni. Tiba-tiba kita ada pilihan nak teruskan jualan ataupun nak tak jadi. Nanti dia panggil khiyar. Disyaratkan khiyar dalam Islam agar kedua pihak yang melakukan jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih mendalam, agar tidak ada penyesalan dari kedua belah pihak di kemudian hari. Sini je dia benda yang sebut jual beli ni benda muamalah. Nak jaga hubungan baik di antara dua pihak. Orang beli jangan menyesal. Begitu juga orang jual, biar berasa betul-betul puas hati. Sebab tu Islam beri peluang khiyar. Beri tempoh, boleh mikir dulu. Tengok tu keni dah tanah ni. Jangan jual kat orang dia nak dah. Macam tu. Jadi tapi tak jadi lagi dah. Dia boleh situ dia panggil khiyar. Tak jadi pula. Cuk tak jadi.
Jadi kita nak bincang ni dia ada siapa ni jenis. Pak ni kata ni pun tak ada habis malam ni. Ada ni jenis khiyar. Dalam agama kita ni ada ni jenis khiyar pilihan dia. Supaya bila sesuatu jual beli itu tidak ada penyesalan. Tak sering menyesal. Betul tak? Dia bayar, dia berapa sudah. Kita dia mari menyesal. Kan? Hukum khiyar. Hukum khiyar atau hak memilih dalam transaksi jual beli adalah diharuskan. Mana tidak salah. Hukum syarak dia benar kita khiyar. Sama ada ia ingin meneruskan jual beli atau membatalkannya bergantung keadaan barang dan situasi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Salah satu daripada benda khiyar ni misalnya khiyar aib. Benda tu misalnya cacat. Atau dalam salah satu benda-benda yang berlaku khiyar. Itu contoh. Kita boleh hantar klik barang. Jadi hantar klik ni dia panggil khiyar. Betul tak? Beli-beli kalau tengok. Buat balik dua rumah ni misalnya kalau tengok. Ada cacat barang tu. Itu dia panggil khiyar. Ia berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutabayyi'an kullu wahidin minhuma bil khiyar ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bai'al khiyar. Maksudnya ini hadis Bukhari. Penjual dan pembeli setiap dari keduanya mempunyai hak khiyar selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar. Jual beli khiyar tu nanti depan dulu. Jadi dia wayak tadi, orang beli dengan orang jual, selagi dia duduk dalam majlis tu, dia boleh cuk klik. Walaupun bayar dah. Tak jadi pula dia pilih. Nampak tak? Dia panggil khiyar. Khiyar majlis dia panggil. Jadi kita nak bincang ni, dia ada ni benda. Kalau tidak silap ada ni dah semua. Mengenai tempoh khiyar, selama mana dia beri tempoh ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang tertipu dalam jual beli. Di antara khiyar juga misalnya tertipu. Sebab itulah khiyar ni kalau kita tengok, kalau beli kuk Shopee ni tak ada channel khiyar, tapi boleh. Shopee boleh tak? Betul tak? Shopee kalau ada benda itu dia walaupun dia ambil PT kita, bila kita pergi ada barang tak sempurna kita boleh hitung. Boleh klik hak bahasa jenis COD tak tahu tuan mari mana. Hak tu ramai terkena. Kalau nak beli barang jangan beli COD dah. Kita tak tahu tuan mari mana. Pernah hamba beli acak kali dah. Tengok dalam gambar besar mari kecil. Benda tu juga. Nampak dalam gambar dia pegang itu 12 tangan. Mari-mari je ada pesan ni. Katanya tipu bulan. Nak cari tu pun tak ada. Ada pun Shopee ni bila tidak sempurna kita boleh khiyar dia bagi. Bagus juga ada je. Betul tak? Tak lagi beli Shopee gaji. Shopee. Apa dia? Tak tahu Shopee tidak COD ada juga. Tapi kalau Shopee ni dia boleh, kita boleh batal klik dah. Kalau barang tidak sempurna. Hak COD dalam Facebook ni tak tahu mari mana. Hak ni nyayo ni. Dia nak suruh nampak suruh tu dia buku besar. Kita order barang besar ni. Dia mahu buku besar. Berat molek iya dah tu. Buka dalam tu ada pesan ni. Buku yang besar. Okey. Jadi Nabi sebut ni walakal khiyaru salasan. Maksudnya dia bagimu hak khiyar selama 3 hari. Ni nak bincang. Ni hadis riwayat ada. Hak mananya? Satu yang kedua. Jadi gini, dia bincang secara umum dia buat mari beberapa benda tu baru dia bincang nombor 1, nombor 2, nombor 3 Dia royak dalam betul-betul khiyar dulu. Tadi dia sebut khiyar sebelum berpisah. Ni pula dia sebut khiyar selama 3 hari. Dia ada jenis-jenis khiyar lah. Khiyar majlis, khiyar apa nama dia kan.
Okey. Kita ipung dulu benda-benda hak kita boleh nak faham gapo khiyar dulu ni. Sebab kita baru bincang dari segi nak faham gapo khiyar dulu. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, tempoh masa khiyar adalah 3 hari dan tidak boleh lebih dari itu. Sebab dia ambil betul-betul daripada hadis tadi. Lepas pada 3 hari tak boleh khiyar. Gapo gak khiyar-khiyar ni kena ingat apa lama kehilang pucuk ni. Khiyar ni nak cuk kelik. Tak jadi beli. Tak jadi jual, tak jadi beli. Tapi tak jadi dalam budaya Melayu. Marah dah. Dah molek-molek beli. Cuk kelik ni marah ni. Sebab tu kena ngaji hukum belakang. Supaya kita faham hukum. Bila orang nak cuk kelik dalam masa 3 hari tu boleh. Tu. Sementara Imam Malik pada dasarnya tidak ada batasan tempoh tertentu. Melainkan ditentukan berdasarkan keperluan dengan melihat kepada jenis barang. Jadi Imam Malik dia tidak berpegang pada hadis tadi, dia boleh jadi dia kepada dalil lain. Dia kata tak kira bukan sekat 3 hari, itu melihat kepada barang. Manakala Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan berpendapat bahawa tempoh khiyar dibolehkan menurut tempoh masa yang disyaratkan. Itu mengikut syarat-syarat orang, mengikut syarat jual belilah. Ni barulah jenis-jenis khiyar. Jenis-jenis khiyar. Jenis lagu mana kita nak cuk kelik jual beli tadi. Ia kata dia, terdapat beberapa jenis khiyar dalam jual beli yang dianjurkan oleh Islam. Antaranya dia panggil khiyar majlis. Tadi. Selagi tidak berpisah tadi. Khiyar syarat, khiyar aib, khiyar ru'yah, khiyar ta'yin, khiyar al-ghabni. Lebih pada ni. 7. Khiyar tadlis. 7 tadi. Ingat ni ada 7 ada. Dan lain-lain. Ni 7 jenis khiyar. Boleh lah? Tak habis lah malam ni. Dia boleh jadi dasar. Pukul berapa Misa? 8.13. 8.13. Ada 8 minit. 7 minit lah. Okey. Kita tengok satu-satu dah. Berikut ini dikemukakan pengertian sebahagian daripada jenis-jenis khiyar tersebut. Nombor 1 dia panggil khiyar majlis. Khiyar majlis ni lagu mana? Iaitu hak memilih dari kedua belah pihak. Bila sebut kedua belah pihak, orang jual atau orang beli yang bertransaksi. Ni bos tu tak faham apa transaksi. Pertukaran barang tu dia panggil transaksi lah. Biar tak kita sebut pun nama ke beli pak lidah sebut transaksi. Bahasa baru lah transaksi. Dijual beli ni panggil transaksi. Untuk membatalkan transaksi, jual beli saat ini nak batal kelik selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Dia jual beli dah, jual lah ni 120. Terima mana barang dah. Tapi tak pergi lagi. Tak jadi pun tak boleh. Hukum dia begitu. Tak ada sebab. Tak ada sebab. Tak ada sebab dia bagi khiyar majlis. Kalau rusak tu dia bagi khiyar aib. Betul-betul khiyar majlis. Okey. Ia bermaksud transaksi boleh dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan membeli. Dia sah ya, bagi dia apabila berpisah. Dia ditubik daripada majlis itu. Baru jadi. Okey? Cuba tengok. Itu tujuannya dia nak suruh dia puas hati sungguh jual beli barang. Misalnya jika salah satu dari dua pihak yang berinstruksi berkata kepada pihak satunya, apakah jual beli kita ini telah jadi? Lalu dia jawab, ya jadi. Maka jual beli tersebut telah sah dan tidak ada khiyar lagi. Di situ mati. Dia sebut sini. Disebut atau berpisah badan ataupun dia kira putus dah. Kalau sekarang dia kata belilah, beli gitu tak. Dia kena ada sah lagi dia tanya.
Jadi dah kau jual beli tu? Jadi. Baru dia kata tak ada khiyar dah. Tak boleh pilih dah. Okey, faham tak? Jika kedua-duanya berpisah dan seorang dari mereka iaitu pembeli tidak meninggalkan barang yang telah dijual beli, maka jadilah jual beli tersebut dan tidak ada lagi hak khiyar. Bila berpisah, klik, ambil dia nyok-nyok rugi dah. Ni bahagian tak cacat ni dah. Kalau klik rumah tengok pun tu khiyar muka lain dah. Ni bahagian sebenar. Jadi kita kena tahu bila nak beli barang ni, kena betul-betul kita puas hati. Bila kita tubik, kita nak gecuk klik nak atas ketuan, tak boleh dah. Sebab apa? Sebab barang tak bunuh, dah tak diputus dah. Tapi kalau duduk dalam majlis lagi, okey beli, bayar PT tu, tak, kita nak cuk klik boleh. Tapi setengah dia marah, tak bayar PT dah kan? Apa nak? Tapi kena ngaji, sebab tu kena ngaji dua-dua belah pihak. Okey? Walaupun benda jual beli ni kita tengok dia. Gapo dia besar. Tak. Sebabnya benda ni kita tengok setahu mana dia dia pun dia mana dia akibat kita. Cuba tengok hadis Nabi dia kata. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ati khisalin. Dia kata tidak akan bergerak tumit seseorang anak Adam manusia lah, di hari kiamat esok kena pajang sehingga dia lepas jawab 4 soalan. Tak. An malihi ainak tasabahu wa bima anfaqahu. Dari 4 entah saya baca lah 4 tu. Dalam banyak-banyak 4 soalan. Maknanya dia kata esok kita di akhirat macam kita immigration. Barang ni custom. Kita bawa barang. Malaikat kata berhenti sini dulu. Jawab 4 soalan dulu. Di antara 4 soalan dia tanya an malihi, daripada harta benda ni. Benda jual beli harta benda kita ni. Ainak tasabahu, mu boleh mana barang ni. Wa bima anfaqahu, dan mu belanja halakuan. Kalau mikir gini berat juga. Kita kata dia ingat cari PT harta benda hok boleh ni tak ada soal jawab sopa. Betul lah dia akan tanya semayang, poso, berapa dah? Akidah betul tak betul, bergotu-bergoni, habis dia tengok. Tapi Nabi sebut sini, cuci muka lain pun bila siapa kat kasten ni, kasten siapa dah kasten malaikat. Dia akan tanya, la tazulu qadama abdin yaum, tidak boleh bergerak tumit. Kalau kita kata duduk dekat kasten tu ada line kuning, jangan gerak sekat line kuning tu. Lepas jawab 4 soalan ni baru aku lepas, kata malaikat. Hak daripada 4 tu kalau kita bincang jadi panjang pula, ambil dia sebut an malihi, daripada harta benda hak kita duk kutip cara harta benda. Sebab tu kita nak biar lendik jual beli kita milik benda-benda. Pasal benda ni bawa ke akhirat. Kita dah ingat kau Tuhan tak caralah mana bagi-bagi harta benda ni. Betul tak? Dia tanya 2 perkara. Harta ni kena mikir balik. Min ainak tasabahu, mu boleh mana? Pitih mu boleh tu. Cara halal ke, cara rasuah ke, cara judi ke, curi hak orang ke. Kalau kita kata dok ambo makan gaji betul benar, tak apa. Ambo nego betul benar. Betul tak? Ambo ambil upah. Lepas. Baik, dia lepas hak satu dia tanya pula wa bima wa fima anfaqahu. Dia muak belanja lakuan. Betul pitihmu tapi muak belanja lakuan. Mu bazir ke, mu belanja benda haram ke, mu belanja tak kena tepat ke. Kalau gitu payah juga soalannya. Bukan? Hak tanya dalam kubur marabaka tu tulis dalam kubur. Ni hak nak royaknya hak duduk pajang daripada mahsyar ni. Berapa ratus tahun tanya pajang ke dia ni, kalau tak lepas kan? Entah. Dan bila dia sebut seorang laginya orang muflis, orang bankrupt ni, kena ingat dah. Nabi saja tanya sahabat dia, kata atadru manil muflis. Dia tanya sahabat dia dalam majlis, mu tahu tak siapa dia orang muflis? Sahabat dia kata, orang muflis ni orang bankrupt. Maka sahabat tanya dia kata, malla malahu dirhama wala dinar wala dirham. Sahabat kata, orang muflis ni orang tak ada emas perak, orang tak ada pitih lah orang bankrupt ni. Dak. Nabi kata orang bankrupt ni, dia kata dia mari
hari kiamat, ya'ti yaumul qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia mari di akhirat tu bawa pahala sembahyang, dia gaji sembahyang dah. Pahala puasa kerana dia orang gaji puasa lah. Orang tu lebah lah kita kira. Pahala zakat, dia gaji sedekah. Tapi masa duduk atas dia nak raih dari segi harta ni, wa akala mal hadza, kerana dia masa atas dunia dia makan harta orang. Ni pahala banyak ni, pahala zakat, pahala sembahyang, pahala puasa. Tu lebahlah kita kiranya. Tapi dia bagi pahala. Mereka katanya tu pahala mu sembahyang, puasa mu bertambah-tambah, ada besar bukit. Dia kata, tapi masa atas dunia tu salah satu benda dia buatnya ialah wa akala mal hadza, kerana dia makan harta orang masa duduk atas dunia. Maka lagu mana caranya? Nak bayar dengan pitih tak boleh dia di akhirat, maka bayar dengan pahala sembahyang tadi. Berapanya, misalnya ambil harta orang 1,000 tak bayar atas dunia, pinjam pitih orang 45,000 atas dunia. Bila dia tak bayar, maka pahala sembahyang puasa dia tu mereka ambil tolong bayar dengan pahala tu. Tak hidang lagi kalau pahala banyak. Jadi dia kata berapa sembahyang sebanyak mana hak tu mereka akan perga. Moga Tuhan suruh dia perga. Mereka kata ke mu ambil pitih dia ni 1,000, aku wi sembahyangmu sebulan misalnya. Maka ambil pahala dia wi kau kawan ni. Lepas pada ni mari orang lain pula. Pasal dia banyak kes sangat atas dunia. Masa atas dunia dia samsing dia tapa hamba dia kata dah. Nak bayar gapo? Bayar dengan pahala zakat pula. Lama-lama dia kata, akhir sekali dia kata habis harta dia hok bertimbul-timbul. Tadi boleh faham tu tak? Wak bayar hutang orang sebab ada kes atas dunia. Dan dalam banyak kes tu tak bayar, ambil harta orang atas dunia. Betul? Bila habis tu habis licin harta dia. Bukan habis harta pula. Habis pahala habis licin. Hak sembahyang dia bawa tak ni, hak zakat, hak haji, hak sedekah habis licin. Pahala dia dah. Mari lagi orang. Tak habis lagi kes masa atas dunia mula ada. Dia pulah tanah hamba mula. Apa dah? Nak bayar ke apa ni? Dah habis dah dia. Maka cara bayar apa? Mereka ambil dosa orang ni. Bubuh atas kepala dia. Jadi apa jadi pada dia? Dah lah pahala dia bawa habis, dia pikul dosa orang. Inilah orang bankrupt yang Nabi kata. Orang muflis, orang bankrupt lagi ni. Boleh nampak dia? Jadi sebab itulah. Cuba kita tengok penting. Segala hukum hakam kita duduk atas dunia ni kena pandai penting. Pasal apa? Benda ni bawa pada akhirat. Waktu kita nak sulendik. Kita buat amal biar jadi molek. Kita kecek dengan orang. Jangan masalah dengan orang. Jangan ambil harta orang. Jangan khianat kat orang. Pasal benda ni kalau tak selesai di dunia, dia akan nanti bayar di akhirat. Tak kena gaya jadi bankrupt. Betul? Okay. Sebab itulah. Tak ada habis ini. Ramah bankrupt. Kita berhenti sekat ni lah berdasar pada hadis Nabi ni. Jadi itulah sebab tu kalilah misalnya kalau kita kata tajuk gapo nak mengaji tu dok cari harta benda. Boleh nampak tak? Jangan kata gapo pasal benda gini ni siapa dok. Kita mengaji bab sembahyang kadang nak suruh sembahyang kita betul. Betul tak? Ngaji bab puasa, ngaji akidah, nak suruh akidah kita betul. Betul molek hak tunya. Tapi kita tinggal benda-benda hak boleh hang amalan kita tadi. Jadi kesimpulannya segala urusan kita dunia kira bicara dengan orang, harta orang, cucu menyucu dengan orang, jual beli bergadah, pinjam minjam. Benda ni kena terketik tergeni molek biar luluh dari segi hukum syarak. Kalau tak kena dia bawa ke akhirat. Betul tak? Sebab itulah kita nak mengaji. Ada soalan?
tak tahu tu pasal gini. Orang duk cara ni tak tengok lagi pandang gapo dia. Imadani ibani tak tanya lagi kena nak jawab tak boleh, tak tengok lagu mana gapo dia kelos kerajaan tu dia. Pada? Hak potong tu tak sedap gain ni sebenarnya kalau tukar dengan barang boleh kalau nak jadi molek sungguh dah. Jual beli barang semula dengan dia. 100 tu kita lepas beli barang 100. Dah. Dia kalau nak dia kajian dia kata gapo tu dia itu untuk beli tak. Dia hak comel kalau nak suruh dari segi hukum pekah kat kita buat gain ni dengan dia tu. Kita beli dulu barang. Kalau sudah jadi betul tak. Nak beli barang ni 100 riyal, lepas kita beli kita jual balik go 95 riyal ke dia. Dia hak sani dulu, dia jadi PT ikut kita adalah. Kita nak sejadi dulu hukum syarak ni kan. Kita tengok gini kadang-kadang hukum syarak ni benda nampak serupa dah. Gapo dia contohnya kita buat pinjaman perumahan dah. Dengan cara bank biasa dengan bank Islam. Sikit je tikahnya dari segi akad gapo ni kan. Jadi kalau nak suruh lagu tadi lah nak suruh dulu dari segi hukum pekah. PT kita ni kita pergi di kedai lah tak? Di kedai kita buat baik. Kita kata nak beli barang sini 100. Biar ada suruh, biar sebut susu, gula, melu, apa ni barang ni gos 100. Jadi hak kita lah barang tu dah. Kita jual klik ke dia. Jual tu dan kita nak jual barang second hand jadi murah, jual gos 95 riyal. Ambil mana tu? Nak tiru ni, nak tiru perbankan, cara bank perbankan Islam. Lagu tu lah dia buatnya. Perbankan Islam kan lagu tu je. Dia panggil gini ni. Dia beli kereta, dia dulu hukum syarak tu. Dia beli dulu kereta sebenarnya. Kereta ni 100,000 dia beli. Dia jual kereta 120,000. Betul lah? Kita nak beli, faham tak? Kereta ni gos 100,000. Bank Islam, kata bank Islam ni, dia beli dulu. Dia beli 100,000, dia jual kita 120,000. Bolehlah syarat lagu tu pun tak? Ada pohon dulu, dia tak buat lagu tu. Kita pergi pinjam dengan bank ni 100,000 untuk buat beli kereta, lepas kita bayar klik ke bank tadi 120,000. Hak tu je jadi riba. Barang tu lah. Supaya barang lebih, tapi cara, hak tu cara hukum pekah je kita dah buat lah ni kan. Orang yang tak reti dia kata supaya tolong, apa beza hak tu boleh, hak ni tak boleh. Hak ni nak ya hukum pekah. Kaedah tu dia nak. Supaya sembelih dengan ayat tu pun lari sama boleh makan. Dia nak ke sembelih. Nampak tak? Boleh faham? Pak Sur dia tidak faham cara bank kan. Orang dia jadi orang buat pinjaman perumahan kau beli kereta belum ada bank Islam, belum ada cara Islam ni kan. Duk riba belakang zaman dulunya. Sebab ambil PT bayar PT, supaya cetilah. Butang PT 100,000 pergi beli kereta. Lepas tu dia ni tak tahu-tahu pun kita nak beli kereta gapo. Cuma kita bayar kredit dia boleh butang PT aku 100,000 bayar balik 120 dia kata. Itulah jadi ribahnya. Ada pun cara bank Islam ni dia kata mu nak beli kereta gapo? Ni kereta ni berapa harga? 100,000. Biar aku beli dulu dia kata. Dia beli dulu kereta jadi dia. Walaupun tidak lagu tu perjanjian kita sign tu. Kita tak baca-baca pun. Mananya? Perjanjian dia. Dia tak dalam tu kan dia sebut dah tu sewa beli dia panggil. Dan dalam satu apa ni kaedah dia. Dia pergi beli dulu kereta tu jadi hak bank dulu. Lepas bank jual kita pula go 120,000. Ada kata tak beza. Boleh faham tak beza dua tu? Ada kisah lain? Sekarang itulah. Wallah.